Siapa yang berasa tak mau mari dah, dia hantar balik. Siapa yang nak mari pula, dia tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله أمتنا الله عليها غير ضال ولا مضل وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد, muka surat 43 daripada kitab Sakaratul Maut. Yang ada pada tentuan itu yang saya kecil-kecilkan. Ada semua 9 siri. Ni baru siri yang pertama tu, baru kita duk merangkak baru 2 tahun tak jadi apa lagi siri pertama tu. 2 tahun dah Syekh Zul. Allahu Akbar. Muka surat 43 bawah sekali. Nabi Nuh alaihi salam. Ini masih lagi kita pada fasa dia berjanji kepada kita, tok guru kita ni, pengarang kita ni, dia nak cerita kepada kita beberapa kes yang melibatkan orang-orang besar mati. Orang-orang besar dekat nak mati. Ni dia nak abang ke kita ni, kok-kok lah dia kata boleh kita ambil pengajaran. Kita tengok orang yang hebat-hebat, yang mula-mula dia cerita Nabi-Nabi, tak ada lah hak paling besar sekalinya. Sebab Nabi kata al-ashaddukum bala al-anbiya thumma al-awliya thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling teruk sekali kena ujian di kalangan kamu. Ashaddukum bala, orang yang paling berat ujian, yang paling teruk sekali kena ujian di kalangan kamu ialah al-anbiya, para nabi, nabi-nabi, kan? Yang paling banyak. Kalau kita duk berasa kata kita ni Allah Ta'ala uji kita berat sangat, tak. Sikit colek Allah uji kita tu sikit sangat tu pun kita berasa macam Allahu Akbar, macam tongkoi balak duk atas belakang, tak. Nabi kata orang yang paling teruk sekali kena ujian ialah pada al-anbiya, para nabi. Thummal awliya, kemudian orang yang memperjuangkan agama Allah, mempertahankan agama Allah, wali-wali. Thummal amsalu fal amsal, kemudian begitulah mengikut peringkat-peringkat kadar. Dan Allah Ta'ala tidak akan menguji seseorang itu melainkan mengikut kadar tahap keimanan dia. Macam kita ni iman sikit sangat sebab tu Allah uji kita sikit-sikit sangat. Tu pun kita duk berasa Allahu Akbar, pola berat sangat ujian aku, tak berat pun. Sebab kita pun selalu duk minta Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah bebankan kepada kami benda yang kami tak sanggup nak pikul. Dan memang Allah Ta'ala ni adil, dia tak bebankan kepada kita benda yang kita tak mampu. Cuma kita tu ya jadi keras pedai sikit, tegak, tak mau nak orang kata apa, tak mau nak sedar diri, tak mau nak perasan tahap kita tu turun mana. Kita tu hamba tapi nak jadi tuan, tu masalah dia. Kita tu hamba tapi duk berasa kata kita tu tuan.
Bukan terang mana pun. Nyawa kita duk tarik naik tu semua dia bagi. Kain baju kita pakai semua dia bagi. Mata kita tengok tu semua dia bagi. Mulut kita dah bercakap tu semua dia bagi. Telinga kita dengar tu semua dia bagi. Kalau dia peluk sat ya. Macam black out sat tu. Bahasa guna. Kelam. Mari kita tengok. Contoh-contoh yang dia bagi kepada kita sebelum ni, dia sebut tentang apa dia? Beberapa orang Nabi. Mula-mula sekali daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia cerita dah kat kita. Kemudian cerita kepada kita, ni nak masuk pula pada Nabi Nuh, Nabi Musa itu ni. Nabi Musa yang dia tampak malaikat. Nabi Musa cengih. Malaikat mau mari nak ambil nyawa dia tampak terbit biji mata kan, mengadulah hamba Allah tu kepada Allah Taala. Itu minggu lepas, tak mau diulang dah. Siapa tak mari rugi. Nabi Nuh alaihi salam, kata pengarang kita ni, pernah ditanya oleh tanya orang saat menghadapi kematian. Orang tanya Nabi Nuh, bagaimanakah engkau merasakan kehidupan dalam usiamu yang panjang ni? Nabi Nuh ni umur dia panjang, 1000 kurang 50. 1000 kurang 50. Allahu Akbar. Kita ni 100 pun tak apa ada dah dalam kampung kita. No, bab Nabi kita hasaidu ummati situn. Hasaidu ummati situn. Masa malaikat ambil nyawa umatku 60. Siapa dia hak 60 tahun ke atas tu, boleh berasa dah lah. Boleh pergi tanda dah kubur tak mana. Jangan duk berasa nak duk sedak lagi. Tak ada dah, bukan masa dah. Kalau malas mari masjid lagi maknanya tak tahu lah. Kan? Kalau mari masjid pun Tok Imam Abang kata sehari ada kuliah, elok Tok Imam Abang kata sehari ada kuliah, bangkit tu. Allahu Akbar, sedih kita tengok masyarakat kita. Kan? Dia menjawab, Nabi Nuh ni, bila orang kata ke dia, orang tanya dia, hai Nabi Nuh, mu ni hidup panjang pasal guna? Panjang yang usia mu ni pasal guna seronok ke? Sampai 150 tahun tak ada siapa dia boleh lawan Nabi Nuh ni. Falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama, kata Allah Al-Quran. Dia hidup dengan umat dia 1000 tahun kurang 50. Makna dia 950 lah. 1000 tolak 50. Bila orang tanya dia macam tu, dia jawab, aku merasa bahawa hidup ini bagaikan sebuah rumah yang memiliki 2 pintu. Satu pintu belakang, satu pintu depan. Jika aku masuk dari pintu yang satu, maka aku akan keluar dari pintu yang lain. Apa maksud dia? Maksud dia kehidupan merupakan suatu yang membosankan. Cemut. Tak larat duduk dalam dunia ni. Tapi ada orang berasa dia nak tukar langit. Kan? Sakit sikit jumpa doktor pakar. Sakit sikit jumpa doktor pakar. Sakit sikit jumpa doktor pakar. Bukan kata sakit nak ingat ke Allah tak. Itu penama perasaan Nabi Nuh alaihi salam yang hidup panjang. Gemaknya mungkin pasal lama sangat duduk ke cemuh. Memang kita ni cemuh kan, cemuh. Macam kita duduk dalam masjid lah lama sangat cemuh. Nabi berkata, innallaha la yamalu hatta tamalu. Allah Taala tak jemu, kamu tu yang jemu. Sebab tu Nabi ni tak berapa galakkan kita buat satu-satu amalan tu banyak sangat. Takut lagi kita cemuh. Takut kita jemu. Ni macam kuliah ni pun kali lama sangat. Lagi pukul 7 suku lagi. Dia panas pedih lah. Dia bau roti canai lah, bau bihun lah, bau macam-macam. Dia ni bila nak berhenti, mulalah. Kan? Kita pun hak cakap ni pun kena peka ke lah. Kena perhati tengok. Kalau mereka duk kisah kono ni, kita kena berhenti lah. Tak boleh duk pulun ni lah. Kan? Tidak lagi duk marah, kita senyap-senyap. Oleh itu, berdasarkan penyataan Nabi Nuh alaihi salam ni, ada seorang ulama besar ni, Abu Al-Atahiyah. Dia kata apa? Ratapilah kematianmu. Maknanya sebutlah kematianmu tu, sebut, ingat kematianmu. Dan Nabi pun suruh kita ingat kepada kematian. Aktsiru min zikri hadimil lazat. Perbanyakkanlah mengingati pemusnah kepada kesedapan, iaitu mati, al-maut. Dia kata, ratapilah kematianmu. Mana meratap ni dah? Mu sebutlah
ungkitlah, ingatlah kematianmu, wahai orang yang sengsara. Dia kata ibarat orang yang duduk atas dunia ni sengsara. Kalau hang berasa duduk atas dunia ni berasa penat, berasa susah, berasa sukar, nak cari telur ayam pun tak jumpa, kan? Payah, kan? Nak cari ayam pun ayam mahal dalam ni. Nak makan apa pun mahal, kan? Nak makan hak nu pun payah. Kalau dulu nasi kita makan penuh pinggan RM5, lah ni RM10 lebih, kan? Nak ajak kawan, nak belanja kawan pun fikir banyak kali, kan? Dia ajak aku ni, aku kena bayar ke dia bayar? Fikir dulu. Dia ajak kita, kan? Kita fikir, aku nak kena bayar ke dia bayar ni? Pasal apa? Okey. Barang-barang mahal. Kalau kita berasa macam sukar dah hidup ni, kata Abu Al-Atahiyah ni, dia kata, mu fikirlah kematianmu. Kalau hidup ni susah, mati tu lagi susah. Piramli kita mati, kena pegang bendera. Mau hidup pun susah, mau mati pun susah, dia kata. Allahu Akbar. Wahai orang yang sengsara. Mana kita, kalau kita rasa hidup di dunia ni sengsara, sebenarnya kehidupan yang lebih sengsara, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, kehidupan di dalam alam kubur. Kalau kita berasa takut nak lalu ku atas kubur pukul 1 malam tu, nak lalu ku atas kubur bukan nak singgah dah, nak lalu ku atas kubur belah malam pukul 1:30 tu, kita berasa takut. Bayangkan tengok seorang-seorang kita duduk dalam kubur, bukan atas kubur, duduk dalam kubur. Pasal guna tak tahulah. Pukul 1 malam kalau lalu ku atas kubur, kalau boleh 1:08 nak lari mutu kita tu, kan? Takut ternampak batu nisan. Bayangkan dia kalau di dalam kubur. Dan sebenarnya atas kubur tu kita bukan perlu takut sangat. Yang kita nak kena takut pada dalam kubur tu lagu mana keadaan tak tahu. Nabi bayangkan orang jahat ni, kubur tu akan himpit dia. Nabi sebut apa? Hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga berselisih tulang rusuk dia. Sepatutnya kita kena lebih gurul, lebih takut itu. Kalaulah di atas kubur tu kita dah takut, bagaimana di dalamnya? Dia kata kalaulah dalam atas kehidupan dunia kita ni kita rasa sengsara dah, bagaimana kehidupan kita selepas mati? Ingatlah, kamu pasti mati. Kamu pasti mati. Jadi ratapanmu tidak sia-sia. Mana kalau kita duk menyebut, kalau kita duk ingat kepada kubur, ingat kepada kematian, tak sia-sia. No? Meskipun umurmu panjang seperti umur Nabi Nuh alaihi salam. Walaupun umur hang panjang, tapi kalau hang dok rajin ingat kepada kematian, hang tak berasalah nak buah sangat atas dunia ni. Taklah berasa nak balas orang. Takut apa? Kerja buat jahat kita tu akan dinilai dan kita akan menerima balasan di alam kubur nanti. Ahli sejarah menceritakan, saya cek tengok, rupanya ni riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan Al-Imam Ibn Jarir telah menakalkan benar ni dan masuk dalam kitab dia, Tafsir Ibn Jarir At-Tabari. Ni cerita kematian Abu Bakar ni. Bahawa ketika Abu Bakar As-Siddiq, riwayat ni sahih daripada Imam Ahmad radhiyallahu anhu, akan meninggal. Ketika dia nak mati, Abu Bakar ni orang nombor 1, orang kanan Nabi SAW. Dia dihampiri oleh putrinya Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memberi salam, menangis dan kemudian menatap ayahnya yang sedang sakarat maut itu sambil berkata, Aisyah, dia ziarah pak dia yang dekat nak mati, Abu Bakar. Ni cerita orang sakat-sakat ni, orang hebat-hebat, ahli syurga. Abu Bakrin fil jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ni ahli syurga. Kita ni tak tahu ahli apa, tak tahulah, kan? Ahli geng apa dah, Maghribi ke, geng Argentina ke, geng Perancis, tak tahulah, kan? Tapi Abu Bakar ni dia geng ahli syurga. Kita ni geng Argentina, kan? Wahai ayahku, kata Aisyah kepada bapa dia, wahai ayahku, memang benar apa yang dikatakan pujangga masa silam ketika dia berkata, demi umurmu tidak berguna lagi kekayaan bagi seseorang jika nafasnya telah turun naik di tenggorokan
dan dada terasa sesak tak tertahankan. Aisyah ni dekat Abu Bakar nak mati, dia pergi kata nampak teruk bapak aku ni. Betul lah syair duk kata apa dah, orang ni kalau hidup di atas dunia harta bertimbun pun tak terpakai dah. Apabila dia dekat nak mati, nyawa duk naik turun nak mati dah, tak terpakai dah harta dia. Abu Bakar apabila dia dengar Aisyah duk sebut syair tu, Abu Bakar kata apa? Dia tengok kepada anak dia Aisyah, lalu dia kata sesungguhnya penyair itu pembohong. Penyair itu pembohong. Walaupun apa yang dikatakan oleh penyair itu sebenarnya betul, tapi dia tak mau, tak suka dengar benda-benda tu. Dia lebih yakin kepada apa yang Allah Ta'ala sebut dalam kita duk baca dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, sebut ma'allamnahu syi'ra wa ma'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Wa ma'allamnahu syi'ra, kami tak pernah pun mengajar Muhammad itu akan syair. Wa ma yanbaghi lah, dan tak sepatutnya duduk main dengan syair-syair ni. Apa lagi dengan lagu-lagu, dendangan yang gila-gila, yang yang melalaikan itu, lagilah tak sewajarnya bagi orang Islam, umat Islam ni. Dia kata hang duduk peduli pada penyair itu, sepatutnya ambil pengajaran daripada apa yang Allah Ta'ala sebut, karena apa yang Allah Ta'ala sebut itu lebih benar. Apa yang Allah sebut, wajaat sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Hak tu sepatutnya, dan apa yang Allah Ta'ala sebut itu lebih betul, lebih benar, lebih tepat. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Maknanya apa? Memang maut itu, sakaratul maut itu pasti akan datang, pasti. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Innal mauta alladhi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kamu selalu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, dia akan bertemu dengan kamu, dia cari, dia hambat kita. Aina ma kuntum yudrikkumul maut wala kuntum fi burujin musyayyadah, kata Allah Ta'ala. Di mana saja kamu berada, kamu akan bertemu dengan kematian walaupun kamu berada di dalam bangunan yang kukuh. Seolah-olah kamu rasa malaikat maut tak boleh nak marilah kita masuk dalam rumah yang kukuh tu, kita kunci pintu rapat-rapat dengan anggapan apa? Malaikat maut tak boleh nak masuk dah. Malaikat maut akan masuk, akan boleh. Kematian itu tak akan lari walaupun 1 second, walaupun 1 saat. Ini perkataan Abu Bakar. Nah, abang kata apa? Derita, tuan-tuan. Abu Bakar pun derita nak mati, Rasulullah pun derita nak mati. Wah, rasa, kata Nabi kepada Aisyah, sakitnya kepala aku, dekat nak mati, dekat nak mati. Bahkan Nabi SAW hak yang menyerupai itu, khuyir, innal abda khuyira, hamba ini diminta pilihan sama ada nak hidup lagi atas dunia ataupun nak berjumpa kepada teman ilal rafiqil a'la. Maka dia kata balil rafiqil a'la, bahkan nak bertemu dengan Tuhan, aku cemuh nak duduk atas dunia ni. Macam perkataan Nabi Nuh tadi, tak marah. Allahu Akbar. Ini kita duduk dengar cerita orang baik-baik nak mati ni. Kita kalau kita baik pun takkan kita baik daripada mereka ini. Kalau kita jahat lagi teruklah. Nauzubillah lah. Ramai kaum muslimin melawat Muawiyah ni, ke Muawiyah pula. Muawiyah ni pun orang berjenis juga. Diriwayatkan bahawa dia termasuk pada kutabul wahyu, penulis wahyu Nabi SAW. Dan pernah Nabi kata kepada ya Muawiyah, idza malakta fa ahsin. Hei Muawiyah, kalau hang jadi raja nanti hang baik noh. Maknanya Nabi dah sebut bahawa satu ketika nanti Muawiyah akan jadi pemerintah, akan mengurus umat Islam. Ya kan? Apa Syiah duduk buat serabut apanya. Muawiyah ni adalah orang bagus. Dia adalah penulis wahyu. Dia meriwayatkan hadis Nabi SAW. Muawiyah ni bukan kata orang calang-calang, orang jahat-jahat dah. Muawiyah ni orang bagus-bagus. Dia keturunan bagus-bagus, anak kepada Abu Sufyan, pemimpin Makkah.
Dan Abu Sufyan pun adalah orang yang bagus-bagus akhirnya. Bahkan Nabi SAW apabila buka Mekah, bila menawan Mekah, Nabi kata, man dakhala bait Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk bersembunyi di dalam rumah Abu Sufyan, dia selamat. Kita ni siapa dia? Apa benar yang kita buat? Yang kita duduk mencerca para sahabat, kan? Kita sedap peduli dengan puak Syiah. Muawiyah ni adalah seorang yang baik. Dia bercita-cita nak mengurus umat Islam yang berselerak tabak lah, kan? Dan perbalahan yang berlaku di antara dia dengan Ali itu perbalahan orang besar-besar. Kita tak suruh masuk campur. Jangan kita terpengaruh dengan mana? Dengan udara buruk yang dibawa oleh golongan Syiah. Jangan. Tengok Muawiyah, orang bagus. Ramai kaum muslimin menawak Muawiyah bin Abu Sufyan, Khalifah Bani Umayyah, ketika dia dalam keadaan sakaratul maut di Damsyik. Dia meminta agar diturunkan dari atas katilnya dan berkata, rebahkanlah aku di atas lantai. Tuan-tuan, kita ni hak duk sihat elok ni, bila kita dengar cerita ni jangan duk tunggu nanti bila aku dekat nak mati aku nak buat lagu ni juga. Dah, Allah mula Allah ni. Apa dia? Maknanya jangan melihat dunia itu satu kemuliaan sangat. Karena kita pernah membaca surah Ad-Duha. Allah kata apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada al-ula, yakni ad-dunya. Akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada dunia ini. Tapi kita masih lagi mengutama dunia, seolah-olah kita mengatakan bahawa dunia ini lebih bagus daripada akhirat. Sedangkan Allah kata dalam surah Al-Qiyamah, aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Pilih olehmu yang lebih utama daripada yang utama, lebih utama daripada yang utama. Pilihlah. Kalau kita rasa dunia ni lebih utama bagi kita, kita pilih. Nanti kita dapatlah habuan dia, kan? Allahu akbar. Para pelawat, orang ramai, pembesar-pembesar mungkin, orang yang pijirah, dia kata apa? Wahai Amirul Mukminin, apabila dia kata bagi aku duduk atas lantai lah, tak mau duduk atas katil ni. Bila dia kata aku nak duduk atas lantai, tak mau duduk atas katil lah, kan? Memang hakikatnya pun duduklah atas katil sedap tak mana pun. Akhir sekali bukan cakap duduk atas lantai, duduk dalam tanah. Tak suruh megah terang mana sangatlah. Kita kadang-kadang nak pergi semayang di masjid, kapek lama lah, kita kata amboi, bila nak leh tukar cemuh lah. Bahkan kalau kita semayang, kita sujud atas tanah tu lebih bagus daripada kapek. Kapek tu lah nisbah pada kehidupan kita ni bagus lagi. Tapi sebaliknya, kalau sujud atas tanah tu pun dah lebih bagus lagi. Barulah kita berasa. Dan kita hakikatnya pun daripada tanah. Kita ni pun yang bermegah sangat ni. Ya Allah kata, daripadanya kamu diciptakan. Minha khalaqnakum. Kan? Wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripadanya kamu dijadikan, kepadanya kamu akan dikembalikan, dan daripadanya juga kamu akan dikeluarkan. Tak boleh lari dah. Manusia ni tak boleh lari daripada tanah. Kullukum min Adam wa Adamu min turab, kata Nabi SAW. Semua kamu daripada Adam, dan Adam itu daripada tanah. Tak boleh lari. Betul Abu Sufyan, Muawiyah, apabila merasakan bahawa kematiannya sudah hampir, dia kata aku tak kelapak duduk dah atas tilam ni, atas katil. Aku nak duduk atas lantai. Cuba tengok. Orang kata ke dia, wahai Amirul Mukminin, eloklah sekiranya kamu tetap berbaring di atas katil yang empuk ini. Tak duduk sini lah, elok dah. Kata tersedut ganyak, pergi mana duduk kaluk banyak, duduklah situ, elok dah tu. Orang kata lagu tu. Apa jawab dia? Namun dia tetap berkata, tidak, cepat lekas turunkan aku. Tak apa. Aku nak turun dah cepat sikit, mau nak sampai dah ni. Mereka pun mematuhi arahannya. Sebaik sahaja mereka merebahkan Muawiyah di atas lantai, dia menyingkap permaidani. Elok orang letak di atas lantai, dia pun selok kapek permaidani tu. Pasal apa? Dan meletakkan pipinya di atas tanah.
sambil menangis dan berkata, sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun wa hum fiha la yubkhasun la hawla wala quwwata illa billah ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Kata Muawiyah, dia kata betul lah sebenarnya apa yang Allah Ta'ala sebut bila dia letak pipi dia atas tanah, atas lantai. Kalau dulu ni makna bukan ada mozaik macam kita lah ni. Orang dulu lantai dia tanah macam masjid Nabi itulah, pasyak ya. Sebab tu pernah Nabi SAW bila dia semayang, hujan turun, dia bangkit daripada sujud dia, penuh pasyak di atas muka dia. Dan hadis itu diperdalilkan oleh ulama-ulama sunnah, ulama-ulama hadis mengatakan tidak disyariatkan kita sapu muka macam mana orang ramai duk buat. Bila bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, sapu muka kan. Tidak disyariatkan sapu muka pun. Mik di mana sapu muka tu? Dia perdalilkan daripada hadis ni. Kalaulah Nabi kan, dia sujud, bangkit daripada sujud penuh pasyak dari dia, lebih utama lah dia sapu, tapi dia tak sapu pun. Maknanya daripada mana yang dalil orang kata sapu muka lepas pada bagi salam ni sambil-sambil lalu lah. Bukan masalah fiqah kita ni kan, sambil-sambil lalu kan. Tapi duk tunggu apa bubuh lah kan, sambil-sambil pun kan. Sebab kebenaran itu kok mana pun kita kena habaq ke orang. Nanti orang marah kita, kaya kita nak masuk syurga, selok tarik kain kita, kata siapa tak habaq kat kami hari tu, jam ni kita habaq. Apa nak pakai tak pakai, dia punya pasal. Kata Muawiyah, betul lah apa yang Allah Ta'ala sebut. Apa yang Allah sebut, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, siapa yang nak dunia dan nak segala keseronokan, segala perhiasan, segala kemewahan, segala apa yang kamu duk nampak seronok atas dunia ni, siapa yang nak, nescaya akan kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia ini juga dengan sempurna. Kami bagi apa yang dia nak atas dunia ni, bagi. Kalau dia nak buat rumah istana besar, kami bagi, tak ada masalah. Kalau dia nak kereta mewah, bagi. Kalau dia nak apa-apa, kami bagi, tak ada masalah. Wahum la yukhasun, dan mereka tidak akan dirugikan. Buatlah, tahu mana pun boleh, tak ada masalah. Siapa kerja dunia, dia dapat dunia. Tak ada masalah, tak ada masalah. Allah boleh bagi. Tapi pemberian Allah tu, ingat tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, kadang-kadang dia mari dalam bentuk apa? Istidraj. Allah kata sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Al-istidraj. Istidraj mana? Allah bagi dalam keadaan Allah nak marah, bagi dalam keadaan Allah murka. Allah kata sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan beri kepada mereka sewenang-wenangnya apa yang mereka nak, walaupun mereka itu orang jahat. Min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan mereka tak sedar diri. Depa duk ingat kata Allah sayang kepada depa sebab apa yang depa minta Allah bagi. Hakikatnya tidak, tuan-tuan dan puan. Bukanlah kekayaan, kemewahan, kesenangan, kebahagiaan dunia itu membuktikan bahawa Allah kasih dah. Bukanlah maknanya kalau orang tu susah, orang tu payah hidup dia, orang tu miskin, orang tu melarat kehidupannya atas dunia ni, itu bukti kata Allah marah ke tak? Tak betul. Kalau macam tu Nabi kita susah. Nabi-nabi dulu susah. Nabi SAW mati dalam keadaan dia masih lagi pakaian baju besi dia tergadai di tangan Yahudi. Apabila Aisyah radhiyallahu anha, minta maaf, apabila Fatimah radhiyallahu anha pergi berjumpa dengan Abu Bakar, minta kok ada harta yang Nabi tinggal. Abu Bakar kata apa? Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunna nahnu ma'asyara al-anbiya lam nuwaris. Kami para nabi tak meninggalkan harta pusaka.
Maknanya apa? Nabi bukan senang, bahkan kehidupannya terbit daripada perut mak dia sudah susah. Sebab apa? Sebab dia sudah kematian bapa, dah jadi yatim, tak ada apa, duduk menumpang orangnya, duduk menumpang Abu Talib, duduk menumpang dengan Ali anak Abi Talib, duduk menumpang dengan dia, dan dia menumpang dengan Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad, menumpang saja sehinggalah daripada umurnya remaja sampailah dewasa, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam kesukaran. Betul lah apa yang Nabi sebut tadi ni, yang hadis yang kita baca, asyaddukum bala al-anbiya, orang yang paling teruk kena ujian ialah para nabi. Betul. Jadi kalau kita rasa kekayaan itu membuktikan kita disukai oleh Allah, Allah bagi kita kesenangan, kemewahan untuk melihat adakah kita bersyukur atau kufur. Allah uji kita, Allah beri kepada kita berbagai-bagai kesukaran untuk menuntut kepada daripada kita kesabaran. Dua tu ya. Jadi Allah kata di sini, siapa yang nak kesenangan, kemewahan atas dunia ni, kami bagi, tak ada masalah, kami bagi. Walaupun dia jahat, walaupun tak pernah mari masjid, kan? Tuan-tuan kalau mari masjid je ingat kata tuan-tuan akan senang. Aku pergi masjid hari-hari mesti senangnya. Tak, belum tentu lagi. Dan kita mari duduk balik apa? Sila-sila kita mari ada isi balik kosong. Pasal apa? Duduk sedekah ke masjid lagi kosong. Itu yang jadi ada orang yang tak mau mari masjid pasal tu, tapi masjid sampai-sampai tengok tabung duduk ngangar dah. Kan? Boh tabung pula dalam pintu. Jadi Allah kata, siapa nak yang bagi. Tapi ayat yang kedua Allah kata apa? Tadi ayat 15, ni ayat 16. Allah kata, itulah orang-orang yang tidak memperolehi bahagian di akhirat kecuali neraka. Dah dia dapat, dah senang, cukup lah. Bagilah orang susah pula. Orang susah lah pula dapat senang. Dan lenyaplah di akhirat itu apa-apa yang telah mereka usahakan di dunia. Mana segala kemewahan, segala kesenangan, segala binaan, segala apa benar yang dia dapat di dunia ni akan lenyap. Allah kata, wa yawma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan. Dalam surah Al-Kahfi kita duk baca tiap kali Jumaat. Wa yawma nusayyirul jibal, di akhirat nanti kami akan, bila berlaku kiamat, kami akan hancurkan segala bukit. Kami akan jalankan. Nusayyir, mana kami akan jalankan. No? Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Bukit-bukit tu berterbangan seperti kapu, terbang habis semua seperti kapas kabu terbang selerak. Betul Allah kata apa? Wa yawma nusayyirul jibal. Kami akan terbangkan, kami akan jalankan segala bukit. Wa taral arda barizah, kamu akan dapati bumi ini cerah. Mana bangaro kita tak ada dah. Bangaro kita tak ada dah. Segala perusahaan kita kalau ada backhoe buruk pun jalan habis semua dah, tak ada apa dah. Nah, habis cuci dah. Sedih kita apa, hak kita duk bangga tu, hak hari-hari duk gila. Kalau hujan turun tak bawa keluar, takut basah. Sedih kita tu tak menang. Kita sayang sangat, kan? Segala perek-merek kita hak bubuh dalam mari cermin tu nak tayang kat orang tu, tak di ruang tamu tu, hancur habis. Ni kan, pinggan nak elok tu bukan nak buh di dapur, dia beli mari cermin tak di ruang tamu, susun elok, guna tak pun. Pasal apa? Nak tunjuk ke orang, kita pinggan cantik. Tu ya, orang pinggan abang buat makan, jaga elok. Siapa dia ada pinggan mangkuk tu susun elok di ruang tamu tu, balik lagi pindahkan, pitak di dapur. Jangan duk sayang, guna benda tu. Nanti bila dunia ni jahanam tak boleh guna dah, bukan boleh bawa pergi akhirat tu benda tu. Di sana tak ada jenis-jenis tu, sana lebih baik lagi. Sana piala-piala yang buat daripada intan permata tak ada lah. Lagu kita tu perek-merek kita tu, perasaan kita elok tak ada lah tu. Koman sepanah lah tu, ada di sana elok benda tu. Wa yushrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
Bukan dalam surah Al-Insan yang duk baca pergi Jumaat tu. Nak tengok lagu mana nak banding dengan hak kita ni. Masa tahu habis. Hak kita duk guna atas dunia ni kan. Pada makalan talam je duk saya. Kan? Ada kita, bini kita, anak ada 3 orang, buh nasi dalam talam tu. Kan? Pakai duk keliling tu sambil kutih hang kutih ku sambil duk melawak tu. Ada kemesraan juga, bagus juga. Basuh sekali tu bazir bedak kan. Basuh talam sekali ya. Ada nak gamak buat lagu tu balik pitrai tengok. Dan lenyaklah di akhirat apa-apa yang telah mereka usahakan, dunia habis cuci. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar. 7 syukur lah. Saya duk kira nak hurai ayat ni lah. 7 syukur lah. Mereka pekat duk jaga mata kat saya lah. Allahu Akbar. Tunggulah saat sikit-sikit lagi saya nak baca ayat ni sebagai huraian kepada ayat ni. Kerana penafsiran yang terbaik ialah Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran, itu yang terbaik. Ataupun Al-Quran ditafsir oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun Al-Quran ditafsir oleh para sahabat, itu yang terbaik. Kalau mari pada akal kita semua mohong. Kita duk pasang kita alim. Allah kata dalam ayat yang lain dalam surah Al-Isra ayat 21, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha. Siapa yang kalut dengan anak segera apa yang dia duk buat lah ni, mari semayang nak siap. Amu depa keluar daripada semayang ni ada siap, ada seorang sebukul boleh. Pakat mari penuh. Nabi SAW kata kalau penduduk Madinah ni tahu di masjid tu orang duk bagi tulangnya. Dalam hadis yang sahih Nabi sebut, kalau penduduk Madinah ni depa pakat tahu habis kata di masjid aku ni ada orang duk bedak tulang. Bedak tulang yang bukan daging. Bukan harimau menangis nak. Tulangnya. Balik rebus bakso ke kan? Mereka akan mari ke masjid tapi dapat tulang tak? Daging dapat tak dapat apa. Tapi kalau Allah kata kalau cara depa ni nak di atas dunia ni, kan? Ajjalna. Kami bagi kat depa. Macam ayat tadi lah. Kan? Siapa yang nak harta dunia ni, kami bagi. Nuwafi ilaihim, kami bagi. Macam ni ayat ni kata, man kana yuridul ajilah. Siapa yang kalau nak kepada dunia ni, nak Allah ni, ajjalna lahu fiha. Kami segerakan baginya. Bagi kat dia siap-siap. Bayarlah cash. Ma nasya'u apa yang dia nak. Yang kami nak. Liman nuri. Bagi orang yang kami nak. Tapi ada orang yang dia usaha tak dapat. Orang tu Allah kasih. Faham tak? Ada orang yang dia usaha benar tapi dia tak dapat, maknanya Allah kasih kepada dia. Ada orang yang Allah Ta'ala dia usaha Allah bagi kepada dia. 2-3 jenis lah. Orang yang dia usaha tak dapat, Allah kasih kepada dia, Allah timpakan kepada, Allah campakkan dalam diri dia tu rasa syukur. Mungkin Allah tak bagi kepada aku ada kebaikan, sebab kalau Allah bagi aku jadi megah, kebaikan untuk dia. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi kepada dia apa yang dia nak. 2 jenis juga. Dia bagi, Allah bagi kepada dia satu benda, nikmat, dia guna benda tu untuk kebajikan, dia dapat kebajikan. Ada orang yang Allah bagi kepada dia hasil berusaha dia gunakan benda-benda tu kepada kemaksiatan, dapatlah benda yang tak elok. Yang tu kita sebut al-istidraj ni. Jaga elok. Tapi di sini Allah kata siapa yang nak kalau nak balasan segera atas dunia ni, bagi. Allah bagi, tak ada masalah. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Tapi akhir sekali lepas pada dia dapat habis semua apa yang dia nak, kami bagi kepada dia neraka jahannam. Dan neraka jahannam tu yang Allah bagi kepada dia, dan dia akan masuk dalam keadaan hina, tercela, terusir. Malaikat yung masuk habis. Reti tak yung? Yung. Malaikat yung masuk habis. Malaikat hamak masuk habis. Yung bahasa utara tu kata reti ke orang utara banyak ni. Yung masuk habis dalam neraka. Baca surah Zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Buka surah Zumar. Allah cerita apa dah? Orang-orang kafir ni, orang-orang jahat ni, kan, akan dihamat, akan diyung, dikepung masuk habis ke dalam neraka jahanam. Macam inilah. Siapa yang nak sangat, kalut sangat nak dunia ni, okey kami bagi, tapi dunia habis, dia pun kami yung masuk neraka. Kami hamat masuk neraka jahanam. Masuk dalam keadaan tercela. Ada yang merangkak atas hidung.
La haula wala quwwata illa. Walaupun dia ada kaki, ada yang pi terabah-rabah pasal dia lupa kepada Allah Taala. Man a'rada an dzikri kan, inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia pergi dalam keadaan buta. La haula wala. Hak sebaliknya Allah kata, wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan akhirat dan berusaha bersungguh-sungguh ke arah mendapatkan akhirat itu, dan dia dalam keadaan beriman, yakin kata dia akan dapat akhirat nanti, dia akan dapat syurga, dia akan dapat nikmat Allah Ta'ala, maka mereka itu adalah orang-orang yang mana usaha susah payah mereka akan diberi hasil oleh Allah Ta'ala. Ingat, man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita akan tengok nanti balasan. Allah adil. Allahu akbar. Kemudian Allah kata lagi, kullan numiddu haula'i wa huwa wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Kata Allah lagi kepada masing-masing golongan, baik golongan ini mau golongan itu, golongan yang baik, golongan yang jahat, golongan yang nak segera dunia, golongan yang nak kepada akhirat, kedua-dua puak ni kami berikan bantuan dari kemurahan rahmatmu. Dua-dua dapat dunia. Kita duduk atas dunia ni, orang baik dapat dunia, orang jahat dapat dunia, semua dapat. Tapi Allah bagi mengikut kehendak dan rahmat dia. Tuan-tuan jangan duk cemburu. Orang jahat hidup senang, tuan-tuan jangan duk cemburu. Allah kata wala tamuddanna 'ainaika. Jangan kamu duduk memanjangkan pandangan kamu, perhatian kamu. Habis berapa masa? Tak. Takut nak amat dah. Seria kita ni. Kan? Kita orang kampung, mari ikut pekan ni kita seria. Kan? Kita orang kampung ya, mari ikut pekan ni kita bimbang tak? Hambat kita malu ke orang, kan? Allah kata tak ada masalah, semua bagi. Allah bagi belaka, siapa dia yang tak ada masalah, bagi belaka apa yang nak. Dan kemudian dan kemurahan rahmat Allah kata apa? Orang kafir ini kita jangan duduk memanjangkan perhatian mereka. Kenapa? Allah Nabi SAW sebut, "Lau kanatid dunya tazidu 'inda Allah ma syaqal kafir jur'ata ma'in." Allahu akbar. Kalaulah dunia ini bernilai di sisi Allah, Allah tak akan beri kepada orang kafir walaupun seteguk air. Dalam satu riwayat, janaha ba'udah. Kalaulah dunia ini bernilai di sisi Allah, Allah Ta'ala tak akan beri kepada orang kafir walaupun sebelah sayap lalat, sayap nyamuk, Allah tak akan bagi. Tapi karena dunia ni tak ada nilai di sisi Allah, tak ada nilai di sisi Allah, tak ada nilai. Tapi bagi orang mukmin, dunia ini kalau dia, orang kata apa, dia ada edit, kan? Dia overhaul, dia tukar. Jadi kebajikan dia akan dapat, kan? Dia akan dapat balik imbalan itu. Tentu ingat, tiap-tiap pagi ni, tiap-tiap pagi malaikat dua orang malaikat, dua malaikat tiap-tiap pagi dia akan berjalan. Satu malaikat dia kata Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Satu malaikat yang pertama dia kata apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah kepada orang yang infak akan ganti. Itu masjid saya bagi galakkan, dah pakai alhamdulillah depa buat. Tiap-tiap pagi masuk dalam masjid depa akan infak, depa akan sedekah. Sengit tahu. Jadikan kelaziman bagi kita. Sebab apa? Kita akan dapat doa malaikat tadi. Satu malaikat lagi dia kata Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kepada orang yang kedekut, mumsik. Genggamlah kan? Kedekut tidur mesin tu. Hak kedekut tidur mesin tu genggam ke dah? Ni dia tu. Orang kata, ni rapat kedekut tidur mesin. Nama dia orang kira. Malaikat kata apa? Talaf, musnahkan dia. Kecelakaan bagi dia. Kita ni miskin terang mana sangat ni, ada ni. Tak ada miskin lah kita. Miskin buat-buat dah.
hati, nafsu kita tu. Di rumah tu makanan berlama-lama lah. Kalau orang tak makanan di situ, dia hayun dua. Dia hayun dua. Orang bagi seorang satu ya. Boleh betul. Mungkin dia nak rasa bangga tengok aku boleh ambil dua. Mungkin tengok ni satu haru kak penyakit ni. Dia tak ambil satu tu. Padahal kalau dia tak ambil langsung pun tak apa dah dia tu. Dia sangkut juga tu. Dia sangkut juga maknanya apa? Kita ni sudah berjangkit dengan dunia, hati kita berjangkit ini. Tak ambil lagi. Pilah kereta patah balik mari pada. Aku tak ada keperluan tu. Padahal di kalangan yang ramai-ramai itu ada orang yang perlu. Balik pada ayat tadi lah, surah Qiyamah, aula laka fa aula. Buatlah yang lebih utama daripada yang utama. Pilih yang lebih utama. Kan? Kita tidur aku ni nak sambung tidur lagi ke nak piawai masjid. Pikir tengok. Pagi-pagi kan? Pagi-pagi tu. Sedangkan tiap-tiap pagi Jumaat kita dah baca tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Baca orang kampung lah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Jauhlah lambung mereka daripada tempat tidur. Kita duk baca jelah. Nanti apa tak tahu. Tak iman nak baca kita sedap tak iman ni baca. Nak tambah tak tahu rupa-rupanya Allah nak cerita orang mukmin ini yang Allah masukkan yang sujud, yang suruh sujud kharru sujadah tadi, mereka itu ialah orang yang tidur mereka sikit saja. Qalilun minal laili ma yahja'un. Tidur sikit saja. Pasal apa? Tatajafa junubuhum 'anil madad. Jauh mereka itu daripada tempat tidur mereka apa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kerana takut kepada Allah, berdoa kepada Allah, takut kepada Allah. Kita fikir dengan nak pilih mana? Nak sambung tidur lagi ke? Cukup dah kot. Nak tidur lama-lama lagi. Sedangkan nanti kita akan tidur lama lagi. Bila? Mati. Tak ada siapa datang nak gerak dah. Kalau roboh loceng di kubur kita pun tak bangkit dah. Kerah keng situ lah. Nanti kita akan tidur lama tuan-tuan. Ni semua kita masuk hadap cakap sedap dia lah. Semua kita akan tidur dan tak ada siapa teringin nak pergi gerak dah. Tak ada siapa nak teringin pergi gerak dah. Tidurlah apa-apa. Atas dunia ni tu sah. Sikit je dah. Alah tuan ni 4 jam tu kira lama dah tu. Kan? Habis nak tidur 5 jam, tidurlah wahid pukul 10. 10, 11, 12, 1, 2, 3. Lebih dah 5 dah. Pukul 3, pukul 4 tu tak layak dah kita tidur. Pukul 4 tu kena bangun dah. Kalau duduk tidur lagi tu orang tak panggil, orang tua dah, orang panggil baby. Baby ni dia tidur lama. Lepas tidur, lepas tidur. Kan? Kalau tidur lama tu kalau bini dah nak gerak tu panggil baby lah. Sambung lagi kira ayat tu. Allah kata apa? Undur. Kunci pagi ni. Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Tuan-tuan balik semak balik surah Al-Isra ayat 21. Dan perhatikanlah, Allah kata, perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebahagian dari mereka atas sebahagian yang lain. Atas dunia ni ada Allah Ta'ala lebihkan kawan ni, kurangkan kau ni. Di akhirat pun macam tu juga. Allah Ta'ala lebihkan kau ni, kurangkan kau ni. Hati tengoklah. Dan pasti Allah tolong jawab kat kita. Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamanya. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma ista'adha bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.